Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Syazmi Sapian. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Baik. Dalam video kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan semua berkaitan dengan majlis suluh. Ada juga persoalan yang saya terima, tuan, saya terima satu notis suluh. Apa benda tu notis suluh tu? Apakah kena datang ke mahkamah ataupun apakah perlu buat dalam suluh tersebut? Baik. Dalam video ni saya akan keterangkan konsep suluh di mahkamah syariah, kemudian apakah fungsi majlis suluh tersebut, kemudian apakah kes dan tempoh masa perjalanan majlis suluh tersebut. Baik, pertama konsep suluh itu sendiri. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 128, Allah telah mengatakan as-sulhu khair, suluh itu baik. Maka daripada situlah diambil ibrahnya, dijadikan sebagai satu majlis suluh. Suluh tu apa? Suluh tu secara mudahnya saya boleh katakan iaitu penamatan konflik ataupun penamatan pertikaian secara damai di antara pihak-pihak, iaitu pihak-pihak ni redha meredai dengan sesuatu isu ataupun sesuatu tuntutan yang dibuat di mahkamah. Sebagai contoh, okey, si isteri membuat tuntutan mut'ah pada si suami dengan sekian-sekian jumlah. So diadakan majlis suluh ini adalah untuk berbincang di antara suami dan isteri ini, berapakah amount yang boleh disepakati, boleh dipersetujui bersama untuk dijadikan sebagai suatu perintah kes mut'ah tersebut. Baik, itu secara konsepnya. Daripada segi punca kuasanya adalah termaktub dalam Akta Tata Cara Mal Seksyen 131, dah jelas mengatakan adanya majlis suluh. Okey. Baik. Majlis suluh ni biasanya apabila kita filekan sesuatu kes tuntutan, maka dalam tempoh 21 hari akan dipanggil untuk kehadiran ke majlis suluh. Akan dipanggil pihak A dan juga dipanggil juga pihak B. Maka kena datang kedua-dua pihak ini datang ke mahkamah berbincang dalam satu majlis suluh. Dalam majlis suluh ini akan hanya terlibat 3 orang sahaja, iaitu pertama pihak A, pihak B dan yang ketiga pegawai suluh. So, kalau ada peguam pun tidak boleh masuk dalam majlis suluh tersebut, kerana fokus majlis suluh adalah untuk pihak-pihak secara sendiri berbincang dan mencapai kata sepakat bersama. Baik, itu konsep majlis suluh. Baik, saya teruskan kepada kedua, iaitu fungsi majlis suluh. Apakah fungsi majlis suluh? Fungsi majlis suluh ni adalah seperti mana yang kita fahami daripada maksud dia, adalah untuk mencapai kata sepakat, mencapai kata setuju secara damai, secara redha meredai. Ini bermaksud bila sesiapa saja memfailkan satu tuntutan di mahkamah syariah, maka majlis suluh itu pertama sekali akan masuk kepada majlis suluh dulu. Masuk majlis suluh, bincang-bincang, dah capai kata sepakat, memudahkan kes, terus boleh dapat perintah. Itu antara kebaikan majlis suluh, iaitu mempercepatkan dan mempermudahkan kes. Yang kedua, fungsi dia adalah untuk mengurangkan kelambakan kes di mahkamah syariah. Sebabnya kalau kita pergi kepada proses seterusnya, sebutan, pergi kepada perbicaraan, kes akan terlalu panjang dan menjadikan lebih banyak lambakan kes. So, itu antara kebaikan majlis suluh. Lagi antara yang lain, fungsi majlis suluh ialah untuk menutup keaiban pihak-pihak. Yalah, kalau dalam majlis suluh hanya 3 orang saja terlibat, tetapi kalau masuk kepada perbicaraan, orang luar, saudara mara boleh masuk dalam mahkamah secara terbuka itu. Bila pergi kepada perbicaraan, lebih banyak lagi keaiban-keaiban yang boleh dikeluarkan. Baik, seterusnya saya nak pergi kepada tempoh dan juga apakah kes-kes yang boleh melalui majlis suluh. Secara asasnya ada 18 jenis kes. Antara yang saya boleh sebutkan adalah nafkah iddah, nafkah isteri, tunggakan nafkah isteri, nafkah anak, tunggakan nafkah anak, kemudian mut'ah, harta sembecarian, hak jagaan anak. Ini antara kes famous dan juga kes yang perlu melalui majlis suluh terlebih dahulu. Baik, persoalan, kalau tak hadir majlis suluh, bagaimana? Baik, kalau salah seorang pihak tidak hadir ke majlis suluh di tarikh yang telah diberikan oleh mahkamah, maka mahkamah boleh atas budi bicara melanjutkan atau menangguhkan ke satu tarikh yang lain.
mahkamah sebaiknya ingin berusaha untuk mencapai satu proses perdamaian terlebih dahulu. Sekiranya tidak boleh mencapai kata sepakat antara pihak-pihak, dah pergi ke majlis suluh pun tak boleh juga nak mencapai kata sepakat, maka bolehlah diteruskan kepada proses keadilan seterusnya, iaitu masuk ke proses kesebutan sehinggalah kepada proses perbicaraan. So, itulah dikatakan sebagai satu majlis suluh, iaitu satu majlis yang dibuat apabila kita filekan kes di mahkamah syariah, perlu satu majlis persetujuan atau majlis perbincangan antara pihak-pihak mencapai kata sepakat. Kalau tak ada kata sepakat dalam majlis tersebut, barulah pergi kepada proses perbicaraan yang panjang. Baik, itu saja perkongsian saya mengenai majlis suluh dalam video kali ini. Jumpa dalam perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.